Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pertama saya nak cakap lebih kurang 20 minit tuan-tuan dan puan. Sebab insyaAllah tempat saya ni hujan. Hujan saya tak tahu sama ada boleh dengar atau tidak. Ini merupakan sambungan apa yang kita cakap tadi, tengah hari tadi, iaitu bagaimana peranan kita untuk menjayakan sesuatu, terutama sekali dalam bidang kita punya pengalaman menghadapi sesuatu keadaan, iaitu macam mana coaching boleh meningkatkan kualiti kompetensi seseorang. Dan yang kedua hari ini, saya nak menjawab daripada cerita pagi tadi itu, tengah hari tadi itu, kepada soalan yang timbulkan oleh kita punya peserta. Dia tanya manakah terletak, yang manakah lebih dulu, dia tanya, antara kita punya emosi ataupun kita punya pemikiran kognitif apabila kita kita buat sesuatu. So soalan yang dia tanya tu, yang mana patut datang dulu, dia kata, apakah social emotional dulu baru kognitif, right? Antara egg and chicken, dua persoalan tu. Jadi untuk menjawab persoalan yang ditanya oleh Cik Radin tu, maka di sinilah saya ingin maklumkan bahawa sama ada social emotional dulu ke atau kognitif dulu ke, dia tertakluk kepada seseorang yang menghadapi sesuatu, misalnya nak buat satu keputusan dan sebagainya. Sebab apa yang saya katakan pada tuan-tuan dan puan ini, ikut ke familiarity pada seseorang tu, ataupun cara yang lebih ini kita kata dia tertakluk pada dia punya adult development, bagaimana kedudukan pembangunan, dia punya kematangan orang dewasa. Itu jawapannya. Jadi nak jawab yang mana patut datang dulu, patut is must lah, yang mana patut datang dulu. Antara dua iaitu emosi ataupun kognitif. Jadi jawapan itu tertakluk kepada di tahap mana seseorang itu berada semasa sesuatu keputusan yang nak buat itu. Sama ada dia punya perkembangan daripada sudut social emotional dan juga perkembangan daripada sudut cognitive development ataupun pemikiran. Jadi saya ingat Cik Radin mungkin tak ada ini. Kalau Cik Radin ada pun, Cik Radin boleh share. Jadi untuk menjawab benda tu, saya nak bagi contoh lah. Kadang-kadang bila kita membawa kereta, kadang-kadang, right? Kadang kita nak pergi dari satu tempat ke satu tempat. So selalunya apabila kita start enjin, kita berehat. Dan kita masuk gear, kita mula menggerakkan kenderaan kita menuju ke matlamat kita nak pergi. Maka di situ, bila kita nak bergerak tu, maka mula-mula sekali itu kita terletak atas kita punya social emotional. Iaitu kita pergi nak jumpa siapa misalnya. Okay. Katalah kita nak pergi meeting. Dalam perjalanan nak pergi meeting tu merupakan matlamat asal perjalanan kita yang berteraskan kepada social emotional. Okay. Dan apabila kita mula berjalan, bila kita sampai ke persimpangan jalan yang mana terdapat traffic light, okay, lampu merah, right? Maka kalau kita sampai situ merah, kita kena berhenti. Maka di situ kita dah mula pakai kognitif ataupun pemikiran. Alright. So daripada mula kita bermula dengan kita katakan sesuatu daripada sudut social emotional. Iaitu kita bergerak menuju ke satu tempat untuk bertemu dengan seseorang, mungkin sama kita meeting dan sebagainya. Penggerak asal ialah social emotional. Alright, social emotional ini hubung kait antara macam mana kita layan diri kita dengan diri kita, layan diri kita dengan environment, dan juga bagaimana hubungan kita dengan orang lain pada diri kita. Macam mana kemampuan boleh seseorang melihat sesuatu daripada sudut, sama ada sudut diri dia ataupun sudut dari orang yang melihat dia. Itu yang dikatakan emosi, social emotional. Dan apabila dia mula mendekati, kita katakan traffic light, maka situ dia mula buat keputusan. Keputusan yang dia buat tu, kalau lampu merah dia kena berhenti, hijau dia boleh jalan. Keputusan itu dipanggilkan berdasarkan kepada kognitif, alright, kepada cognitive development. Maka di situ dia dah pakai kedua strength yang kedua, iaitu
kognitif. Alright, kalau mula social emotional, sekarang ni dia menggunakan kognitif. Begitu juga kadang-kadang kita buat kerja. Setengah orang dia start dengan emotional, setengah orang dia start dengan kognitif. Alright, that means kognitif tu kita ada satu panduan ataupun kita ada pattern ataupun a logical approach. Jadi kedua-dua yang kita bergerak tu nampak macam sama. Tetapi bila kita mula jalan, kadang-kadang kita buat relax. Alright. Kadang-kadang kita bawa kelang kabut. Mungkin kita tersesat jalan, mungkin kita terlambat. Maka kognitif dan social emotional tu terletak. Sebab tu kadang-kadang orang dia bila bertindak buat kerja sesuatu atas social emotional, dia kadang-kadang it depend how you look at it. Jadi kalau dia buat ikut social emotional, malah dia kelang kabut. Oh, dia kata dia lambat dan sebagainya. Kalau dia pakai kognitif, dia akan masih lagi guna pemikiran. Kalau merah dia kena stop dan sebagainya. Kalau dia menggunakan too much social emotional tu kadang-kadang dia orang kata macam keadaan emergency. So dia ikut keadaan yang macam tu. Jadi nak bermula sama ada pakai kognitif ataupun social emotional tertakluk kepada kemampuan seseorang yang menghadapi sesuatu. Jadi itu dua aspek yang boleh saya tunjukkan contoh bagaimana bermulanya sesuatu sesuatu tindakan kita buat sama ada social emotional dulu ataupun kognitif. Benda-benda yang saya sebut pada tuan-tuan dan puan-puan ni semua perkara biasa, tetapi kita tak dapat melihat dari sudut tu sebab kita berasa kita buat atas satu saja. Apa dia satu tu? Kita kata kita menggunakan fikiran, tetapi kita tak. Fikiran tu dia melibatkan dua, social emotional dan kognitif. So ini saya rasa sesuatu yang kita jarang memberi perhatian. Kalaulah kiranya kita duduk sekejap, kita orang kata duduk reflect diri kita. Kita tentu rasa tadi tu saya buat tu kadang-kadang dah terlepas. Kadang-kadang kita buat kereta kita pergi sampai kita tak tahu along the way, kita pun tak ingat apa dah. Sebab kita ni fokus pada matlamat kita nak jumpa seseorang, menyebabkan itu dia kata situ kadang-kadang berlaku macam terapi, kita balik dia sampai dan tanya balik on the way tu pun kita tak ingat. Itu sampel dia. Begitu juga kalau setengah buat bisnes, dia buat bisnes, dia kadang-kadang dia gunakan kognitif, pakai macam-macam lah. Tetapi when come to decision, dia ikut dia punya hunch feeling. Nampak tuan-tuan dan puan-puan? Dia ikut dia punya pandangan daripada sudut dia ataupun sudut nilai yang dia pegang ataupun dari sudut majority. Okay. Dia buat keputusan. Setengah orang buat bisnes, dia tengok orang ramai buat macam tu, dia ikut macam tu. Setengah orang dia pakai kognitif. Okey, dia fikir tolak campur sebenarnya, maka dia buat keputusan. Setengah orang dia buat andaian kedua-dua. Alright, dia menggunakan dua aspek. Itu dia boleh mendetailkan lagi. Dia boleh mentafsirkan sesuatu daripada sudut dan dia mendefinisikan yang dia nak buat. Itu serengkah yang saya boleh maklumkan. So, kita ada tetamu sekarang ni. Encik Samsul dah sampai. Okey, Encik Samsul dah dengar apa yang saya cakap tadi. Apa pandangan Encik Samsul? Ulasan daripada apa yang saya perkatakan tadi. Apa Encik Samsul boleh faham dulu? Tolong cerita sikit Encik Samsul. Faham. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kaitan antara social emotional dengan juga kognitif. Ya. Macam Mas Tukut sebut tadi, setengah orang buat keputusan dia ikut orang, setengah dia memang dah ada prinsip dia. Kan, dia ada pendirian dia sendiri. Jadi itu adalah berdasarkan kepada kematangan emosi, yang juga secara tak langsung atau secara langsung memberi kesan kepada kesan kematangan kognitif. Ya. Kan? Sebab tu bila dalam buat keputusan ni bukan sekadar melihat pada diri sendiri. Ya. Walaupun minta pandangan orang ramai memang perlu, minta pandangan, tapi diri sendiri tu, sebaiknya diri sendiri tu memang dah ada pendirian. Ya. Maksudnya minta pandangan. Ya. Tapi bukanlah bila buat keputusan tu semata-mata sebab orang. Bukan. Kan? Pandangan tu hanya untuk menambahkan lagi pertimbangan-pertimbangan dalam keputusan yang nak dibuat tu lah. Ya. Macam tu lah. Dan memang ada kaitan yang rapat antara social emotional dengan kognitif. Kat mana dia punya common ground?
pandangan Cik Samsul. Kalau Samsul boleh ingat. Kalau ada pengalaman, saya punya pengalaman lah sepanjang belajar developmental coaching ni. Apabila meningkat daripada satu tahap ke satu tahap, kematangan emosi tu tadi, secara automatik worldview lah. Panggil saya punya worldview. Ini rasa sendirilah. Saya sendiri rasa kan. Menjadi semakin lebih tenang, lebih relax. Cara mendengar orang cakap pun lebih tidaklah terburu-buru. Maksudnya daya ketahanan mendengar tu lebih. Bila daya ketahanan mendengar lebih, bermaksud saya dapat input lebih input. Jadi bila nak buat pertimbangan tu lebih faktor-faktor yang ambil kira tu boleh tengok lebih lagi. Lebih daripada sama ada pandangan keseluruhan ataupun secara detail satu isu. Itu pengalaman lah. Okey. Sebab tu saya akan buat special training pada, tak tahulah, saya tak tahu siapa yang masuk dalam ni, saya tak dapat melihat. Special kursus saya nak buat lebih kurang 2.5 hours. Siapa minat, iaitu yang saya menggalakkan especially orang yang buat bisnes. Kita buat pendekatan ni, semua orang belajar cara nak buat profit dan sebagainya. Dan kita kena tahu dari segi pembangunan diri kita juga. Iaitu penekanan macam mana menghadapi. Macam sekarang ni, saya bagi contoh nak menjawab pada yang social emotional dan kognitif ni. Macam keadaan kita berniaga sekarang ni. Ada yang direct selling, ada yang buat trading, ada yang multiple MLM dan sebagainya. Semua keputusan tu walaupun kita menggunakan akal ataupun cognitive development, tetapi yang menjuruskan, yang memberi kekuatan ialah daripada social emotional. Sebab itu gut feeling, dia punya perasaan. Gut feeling tu dia ada 5 seperti saya cakap dulu, social emotional, dan cognitive dalam 4. Tapi apa khusus saya nak buat nanti kepada dia orang ni, Cik Samsul, ialah bagaimana nak menggunakan dia dalam menghadapi perniagaan, bagaimana dia menggunakan untuk membuat keputusan. Okey, dalam keadaan kita COVID macam ni, of course, ada setengah transaction dia meningkat maju, alright? Meningkat lagi, ada setengah kurang dan sebagainya. Jadi yang kadang-kadang seseorang tu kita tengok perniagaan dia menurun, tapi bila kita bincang dengan dia, dia cakap seumpama perniagaan dia meningkat. Biasa Cik Samsul mendengar? Ini biasa dengar. Ini yang power ni tuan-tuan dan puan. Saya tak tahu siapa yang ada di sini. Silalah hadirlah kursus yang saya nak buat ni. Iaitu kita nak buat about $40 saja. Special class kita buat pada usahawan. 2 jam setengah, 3 jam. It's very good. Sebab itu yang kelainan yang kita tengok. Kita tengok sale dia tak berapa banyak mana. Tetapi cara penyampaian dekat kita, perniagaan itu bagus. Ada kelebihan dia tuan-tuan dan puan. Ada setengah orang tu, dia ni kata, ya saya teruk. Dia tunjuk kata dia dah anggap perniagaan dia menurun. Itu dia, menurun. Yang kawan tadi dia menganggap perniagaan dia meningkat. Itu dua benda yang patut kita ketahui tuan-tuan dan puan. Mengapa dia cakap begitu? Maka di sinilah terletak kita kata resilient, kekuatan dia. Orang kata berusaha, tak give up, tak melihat on the negative side too much, looking at the positive side. Tetapi negative side merupakan satu motivation bagi dia. Dia kena usaha sesuatu. Jadi kalau berbalik macam cerita tadi, apa common ground dia apa? Maka common ground dia orang itu takluk kepada peringkat-peringkat, orang kata kematangan emosi. Kalau yang beli buku saya tu mudahnya coaching mentoring, saya dah tulis dah situ. Tapi saya tak sarankan dalam bentuk percakapan saya ni. Saya cuba buat dari segi pemikiran saja. Saya hanya menyebut tapi saya tak tunjuk macam mana social emotional. Dan begitu juga kalau orang yang berkeadaan social emotional dia orang kata mature, strong and insyaAllah stable macam kata, dia kata in control. Dia akan in control. Bila dia in control, dia boleh buat sesuatu tanpa kelang kabut. Yang orang kata setengah isu kita dapat ni sekarang ialah benda tu berlaku tak apa, selepas benda tu berlaku. How we react to that situation. Betul? Sebab tu setengah orang walaupun dia punya down tapi dia punya reaction tu lain. Dia ada jalan nak meningkatkan, dia tak panik. Tapi setengah orang bila down dia dah panik. Itu
penekanan yang saya nak tunjukkan. Apa yang perlu buat dalam kursus tu nanti kita ceritakan. Jadi saya tak nampak siapa yang masuk sini dan saya tak tahu. Kalau minat sila register ataupun WhatsApp ataupun tulis di wall saya. Yang kedua, lagi satu common ground dia ataupun dia punya ikut atas keselesaan dia punya FOR ataupun frame of reference. Apa kehendak dia? Ataupun satu lagi kita panggil terletak pada dia punya social emotional developmental stage. Di tahap mana duduk dia social emotional. Sebab tu kalau orang nak cerita buat macam ni, buat macam ni, semua boleh cerita. Tapi nak buat, dia kena ada combination of both. Social, emotional dan kognitif. Tetapi yang saya tengok kebanyakan orang tekanan hanya diberi pada kognitif. Tetapi dia tak, orang kata dia tak gembur, dia tak jaga dia boleh social, emotional. Kalau tuan-tuan tengok orang mula kadang-kadang dia cerita, dia kata dia dulu niaga 10 sen, 20 sen tapi meningkat. Walaupun daripada kecil boleh meningkat, kekuatan diri dia menyebabkan dia boleh buat sesuatu untuk kebaikan. Jadi dia tak kira apa yang dia lalui itu sebagai satu kekurangan. Dia kira sesuatu yang boleh ditambah. Setakat tu Cik Samsul nampak. Apa Cik Samsul nampak? Apa kupasan yang saya buat tadi? Daripada sudut pada usahawan nak berniaga. Macam mana pandangan Cik Samsul? Apa Cik Samsul boleh kupas pandangan Cik Samsul? Jadi usahawan yang mempunyai kematangan emosi yang tinggi ni, walaupun dalam keadaan perniagaan yang kelang kabut kan, dalam keadaan yang COVID semua ni, dia tetap dapat melihat dari sudut yang positif tu. Betul. Tak kira sama ada dia kekal dalam bisnes dia ataupun dia pivot ke, dia divert ke, dia nampak ruang-ruang untuk dia meningkat. Ya. Kan, ataupun dia survive. Dia nampak, dia relax, dia steady. Sebab yang faktor luar ni dia macam tu juga. Ekonominya, politiknya, sosial, macam tu lah juga dia akan macam tu. Tapi yang membezakan tu kematangan emosi dia tu tadi. Ya. Dia matang emosi, dia akan nampak sudut yang, dia akan sentiasa nampak sudut yang positif kan. Rezeki, yang seterusnya lah. Ya. Ikut jawapan persoalan yang ditimbulkan oleh Raden Hatta tadi, dia tanya yang mana patut bermula dahulu. Adakah emosi, social emotional ataupun kognitif? Itu jawapan saya, sebenarnya setengah orang dia bermula dengan emosi. Setengah orang bermula dengan kognitif. Setengah orang dia guna a combination of that. Itu tertakluk pada maturity. Saya bagi misalan selalunya orang yang berniaga, macam sekarang ni kita baca banyak akan berlaku retrenchment, akan berlaku pentutupan kilang, pekerjaan dan sebagainya. But we know all the information. We have all the data. The question, what can we do? Right? What can we do? So yang saya cuba bincang di sini sikit sebanyak nak bagi ruang lingkup kita fikir what we can do, right? With what we have. So utamanya alhamdulillah lah kalau orang ada perniagaan itu merupakan satu keistimewaan. Dia ada benda yang dia boleh tawarkan, dia boleh tingkatkan, dia boleh perbanyakkan, dia boleh kurangkan mengikut tahap kemampuan dan mengikut pandangan dia. Dan saya dah cerita pasal scenario planning. Scenario planning ni dia tertakluk pada bagaimana kita melihat to the future. Apa anggapan kita pada masa depan. Dan kita mengambil kira keadaan semasa untuk pergi ke depan. Kalau kita tak ambil kira keadaan semasa untuk pergi ke depan, then tak boleh. Sebab itu dalam setengah syarikat, dia buat yang short term dulu. Dia punya ni, start with the 3 month. Alright? 3 bulan. Jadi 4 kuartal, 4 kali. Alright? Tiap-tiap 3 bulan, dia buat dia punya target. Jadi dia berubah mengikut kaedah suasana. Sebab change ataupun perubahan, right, tertakluk kepada luaran dan juga tertakluk pada dalaman diri kita. Kadang-kadang di luar stable tapi kita nampak macam di luar tu berubah sebab kita di dalam ni berdebar-debu dan tidak tempat untuk kita berbincang dan sebagainya, menyebab kita terpaku pada satu sudut pandangan. Itu dia kata, yang mana dia kata kita ni tertumpu pada one frames ataupun hook. Kita hook kepada cara kita mendengar dan melihat. Begitu juga saya berbincang satu lagi sudut perniagaan, orang yang buat dalam bentuk sama ada media, sama ada advertising, sama juga daripada sudut pendekatan yang menekankan bahawa perlunya sesuatu diambil untuk meningkatkan perniagaan.
Itu yang dikatakan. Sedangkan yang dia cakap tu sekarang pun tak seimbang dengan kemampuan diri dia. Sebab tu dengan tingkatnya social emotional dalam bentuk maksud dan makna yang saya telah mendefinisikan tadi, maka kekuatan orang dalam perniagaan tuan-tuan, hak yang rendah dia masih rasa ada berpeluang nak meningkat ke hadapan. Jadi berdasar pada situlah, maka perlunya kita seimbangkan dia punya social emotional dan kognitif. Kita terlalu banyak data kita dapat negatif sana menurun. That is what orang kata the feedback is the figure, alright? The figure. Benda tu up and down, tetapi how we go about in maneuvering kita punya business, kita punya approach, kita punya internal models, business dan sebagainya. Jadi kepada usahawan-usahawan yang mengikuti saya dapati banyak daripada Sabah dan Sarawak ada mula hubungi saya akan buat deck khusus, right? So insyaAllah saya akan dah dihantar kadang saya akan PM balik. Sebab tu bila kekuatan dah diterbina di atas social emotional, maka diikuti dengan kognitif, all the theory, all the concept, all the procedure, maka benda tu jadi secondary. Maksud saya, kekuatan kita melihat sesuatu boleh menentukan kemampuan ataupun tool mana yang boleh kita pakai. Sama ada kita melihat dari segi strategic marketing, segi operational, distribution, networking, apa lagi, supply side, operational, semua ni ada model-model dia. Jadi model-model tu semua bagi saya secondary. We can have a good model, but if we do not know how to go about using it, kita akan duduk di takak yang pertama tu, that same square. Apa pula Cik Samsul? Gimana? Apa daripada situ Cik Samsul tu? Dari apa yang saya kupaskan? Saya setuju dengan apa yang Master Cole sebut tadi, yang tentang kemampuan tu. Kemampuan seseorang tu. Apa yang dimahukan dengan kapasiti diri tu kadang-kadang tak sampai dengan apa yang dia nak, kan? Macam kes saya dululah, maksudnya di saat saya menyedari tentang itu, kemampuan saya takat ni, kapasiti saya takat ni, tapi cita-cita besar kan. Jadi saya menentukan sebagai kriteria kejayaan, successful criteria yang saya boleh nampak saya boleh achieve setakat ini dengan kapasiti yang ada. Jadi segala usaha yang dibuat tu alhamdulillah memang tercapai. Kan? Jadi untuk melihat itu pun perlu ada kesedaran diri. Kan, perlu ada kesedaran diri. Itu yang bila melalui sesi coaching ni barulah minda tu akan nampak, boleh menentukan. Kalau tak sedar lah. Jadi tak sedar. Kan? Mak Saleh kata we cannot just do it. We cannot change the wind. But we can change our sail. Kan? Nak ubah layar tu yang bergantung pada kepekaan kognitif dengan kematangan emosi tu. Itulah. Okey, saya berbalik dalam keadaan macam ni. Dulu saya ada terang, ada setengah syarikat they go against the norms. At this moment of time, banyak orang cut production, cut order. Tetapi, this guy, dia order more. Import barang lagi banyak. Kankah kita melihat apa kekuatan pada diri dia? Ikut pada dasar daripada segi trend, maklumat trend, semua down, pekerjaan turun dan permintaan akan kurang. Tapi dia instead, dia order banyak, dia import banyak benda tu. So, he goes against the norm. Itu yang kita tahu kekuatan yang luar biasa pada dia. Tetapi perniagaan dia alhamdulillah macam biasa. Dan saya baru dapat the latest news, right? The latest news, sebab banyak gak usahawan-usahawan yang selalu datang berbincang sama ada untuk nasihat coaching, mentoring, konsultasi, ada juga yang datang. Dalam keadaan macam ni pun dia boleh beli, alright? Dia punya input, saya sebut kata input for production. Production bukan saja kilang, diguna pakai sesuatu, menggerak sesuatu. Barang bernilai 40-50 ribu. Satu produk, satu. Misalnya nak orang yang buat shooting film, right? Buat shooting kamera. Kita boleh beli kamera 15,000 dia mahal. Dia boleh beli kamera bernilai 50,000. Satu kamera 50,000. Question saya, on what logical approach, on what social emotional maturity yang dia berteraskan action yang dia ambil tadi. Dia berkeyakinan bahawa kamera yang dia beli itu boleh mendatangkan hasil tadi. Sekurang-kurangnya
mungkin payback period dia had 50,000 tu bagi dia mungkin dia anggap dalam masa 5 tahun, 10 tahun, insya-Allah dia akan dapat cover balik had 50,000 yang dia beli. Tetapi dalam keadaan sekarang ni kalau ikut pergi Zahid, kita nampak, you should save money at this time dan sebagainya. Sebab dia melihat sesuatu yang kita tak nampak. Itu dia kata, ingat saya dah buat talk juga, di Eagle's Eye. Macam mana eagle melihat sesuatu. Right? Dia turun 99% crack, dapat ikan dan sebagainya. Jadi soalan dia, adakah kognitif ataupun social emotional yang menentukan keputusan yang baik untuk membeli input ataupun kamera yang kecil yang diguna untuk ambil gambar. Harga 50,000. Memang kamera tu memang canggih. Standard is world class. Tapi soalannya, kenapa? Dan bagaimana? Rupanya semuanya bukan pada kognitif, bukan pada teori ekonomi semasa. What he thinks right for him to do, he say this is the right time for me to do it. Right, harga tu mungkin mahal lagi. Oleh sebab keadaan macam ni, orang bagi kita diskaun. Dan apa yang kita melihat orang macam ni, bila kita bincang dengan dia, bila dia bersembang dengan saya, dia berasa sonok, dia tak excited. Dia kata, when I talk to you, bukanlah saya nak menggah diri saya, tak lah, saya bincang lah. I don't see any negativity, negatif. Any yang kata kekesalan pun tidak. Saya suka bersembang dengan you sebab we will never get stuck. Dia kata, mula-mula bersembang dengan orang, dia start tu, itulah. Sekarang ni semua permintaan turun. Jadi secara tak langsung, the whole kita punya motion, all kita punya energy, fokus pada benda yang down, bukannya up. Tetapi bila dia bincang dengan saya tanya banyak masa ke depan, daripada situ apa yang nampak rasa-rasa the first element yang boleh membantu you, first income from that $50,000 equipment yang you beli. Tuan-tuan dan perempuan, sahabat saya yang ada sini yang nak datang ikut ni tuan-tuan, memang hebat orang macam ni tuan-tuan, hebat. Tapi itulah kalau kita nak buat public orang tu dia shy away. Tapi rupanya semua kita buat pun ikut social emotional. Macam tu juga kadang-kadang walaupun kita punya kawan banyak trainer, konsultan. Kadang-kadang kita tak bawa sonok. Pasal jiwa kita tak sonok, maka kita tak sonok. Bukan kata suasana tak sonok. Jiwa dalam hati. Rupanya sebab tu insyaAllah kita kena berusaha mempertingkatkan, memperkasakan diri kita. Sebab tu perkataan resilient. Okey, saya ada beli buku daripada US. Saya ingat isu ada sampai. The latest baru keluar. Saya selalu beli yang letter. Dia cerita resilient. Satu lagi dia melihat hypothetical approach. Jadi saya melihat apa yang saya cakap kat tuan-tuan perempuan, mereka membukukan. Membukukan. Jadi yang saya buat pula sekarang ni, saya nak sampaikan pada orang yang betul-betul serius nak buat bisnes. Orang yang betul-betul kata, it's okay, I want to learn. Because bila saya belajar, saya dapat banyak ilmu. Sebab bila saya belajar, saya mendengar. Tapi bila saya cakap, saya tak mendengar. Sebab tu saya kena banyak mendengar. Cara saya mendengar bila kita pergi belajar. Tetapi setengah orang, dia tak pergi belajar. Dia berkata-kata. Itu rugi kita. Maka dari sudutnya, bagaimana orang macam ni, dia boleh go against the environment. Apa Cik Samsul pernah lalui ke keadaan macam ni? Ataupun apa Cik Samsul boleh gambarkan keadaan orang macam ni dalam suasana yang menurun, tapi bagi dia moving upward. InsyaAllah dengan harapan yang terbaik. Baru ni ada kawan saya tanya lah, tempat kerja lama saya kan. Dia tanya macam mana saya boleh keep on moving. Ya. Dalam keadaan yang penuh dengan suasana yang negatif, dengan tekanan tu. Ya. Macam mana saya boleh still keep on moving. Jadi saya punya jawapan ialah itulah bergantung pada prinsip prinsip nilai orang kata big Y tu based on nilai yang kita pegang lah kan. Prinsip yang saya pegang tu dah bila nampak sangat penuh yakin dan bila konflik, kenapa aku buat macam ni bukan untuk diri sendiri, itu untuk kan, untuk nation kan. Jadi dia jadi tenaga tu datang, dia terus keep on moving. Sebab tak ada orang yang akan memberitahu betul kau buat ni, tak ada kan. Kebanyakan akan bagi komen yang menjatuhkan lagi lah kan.
Sebab bila saya nampak sesuatu yang orang lain tak nampak, dia bukan berangan kosong, tak. Tapi ia adalah bila nampak tu dia macam reality. Itulah yang membuatkan determination, resilience, walau macam mana pun bangkit, kan? Teruskan. Tak perlu nak minta izin sesiapa pun. Kan artinya betul ke? Betul, tak perlu pun. Kan just kita bercerita dengan orang yang faham, hanya dia akan bagi pandangan dia saja. Then daripada situ kita terus kan. Itulah, alhamdulillah berjaya lah. Alhamdulillah. Untuk sahabat-sahabat yang masuk, sekarang saya ada dalam Zoom, tuan-tuan dan puan-puan, saya tak melihat dalam Facebook. Jadi saya tak tahu siapa yang masuk, ya, saya tak tahu. Mungkin tadi saya nampak awalan tadi, mungkin saya nampak usahawan daripada Sarawak, daripada Sabah ada masuk. Mungkin saya tak tahu tadi, ya. Sekarang ni saya duduk dalam Zoom, jadi saya tak melihat daripada Facebook punya information. Untuk makluman pada sahabat kita yang masuk sini, ini merupakan sambung percakapan pada tengah hari tadi, iaitu saya bercakap bagaimana saya kata coaching boleh membantu meningkatkan kualiti kompetensi seseorang. Dan kita buat kupasan dia mengikut. Dan petang ni kita mencerita bagaimana dalam pendekatan tadi hasil-hasil orang ni. Jadi pendekatan orang tadi meningkat kompetensi dia bukan sahaja orang berniaga, orang yang kerja, orang yang makan gaji semua. Tetapi dia semua ni yang saya cerita ni satu isu yang saya timbulkan tuan-tuan perempuan, mengapa kawan tu dalam keadaan macam ni dia sanggup beli barang yang begitu mahal sebagai input pengeluaran dia. Senang saja. Sebab dia buat sesuatu berteraskan kepada capability. Dia bukan buat sesuatu pada kompetensi. Itu kena faham betul-betul maksud kompetensi dan capability, Cik Samsul. Remember, bila dia melihat daripada capability, dia melihat pada dua sudut, iaitu social, emotional dan cognitive. Yang mana kadang-kadang bukan kognitif yang membantu untuk dia keputusan, tapi kebanyakan ialah social, emotional. Perasaan dia, confident dan tak confident sebagainya. Setengah orang dia pakai calculation, semua bagus dah, okey. Tapi aku tak boleh buat juga. Maka at last sekali, it's the social, emotional that dictate yang menentukan sama ada dia nak terus buat sesuatu ataupun tidak. Dan begitu juga capacity. Capacity ini dia ada satu capability, P capacity dan kompetensi. Sebelum P capacity dan kompetensi dia ada lagi dua. Pertama kali bermula pada capability. Capability ada dua, iaitu meaning making dan cognitive. Dan juga capacity. Capacity merupakan ruang lingkup keadaan di mana kita berada sekarang. Perniagaan yang mana-mana kita ada sekarang. Apa yang kita hadapi sekarang tu merupakan capacity where we are in there. So those capacity kadang-kadang kalau orang yang social emotional dia okey, tak akan memberi kesan pada dia daripada segi untuk dia berasa risau dan sebagainya. Tapi dia boleh di sebaliknya, dia lebih insyaAllah lebih keyakinan dan confident. Apabila kekuatan dia terletak daripada capability dan boleh mengatasi, boleh mengikut dia punya capacity, maka keluarlah orang kata kompetensi. Kompetensi ini ialah actually what we say is your behavior now. Your behavior ialah hasil daripada capability, iaitu cara you make meaning of the world and cognitive yang you guna pakai ikut kaedah sekarang. Sebab itu it takes years for someone to change the way he see the world is what he want to do. Kalau kita dulu kerja dalam suasana makan gaji, kalau kita tak pernah buat perniagaan, melainkan orang tu inborn karakter yang Tuhan bagi minat makan berniaga, dia kerja macam mana pun dia boleh berniaga, dia minat. Tapi sebenarnya orang dia nak jadi, sebab tu kursus-kursus usahawan ni buat. Nak berlatih dia orang jadi usahawan. Ingat, kita dah makan gaji 40 tahun, tiba-tiba kita nak buat usahawan. Ini kita berhadapan dengan orang. Maka kalau kita jadi usahawan, maka kita kena berusaha sungguh-sungguh menyesuaikan the way we see the world from seorang usahawan point of view, bukan seorang kita orang makan gaji. Jadi ini cerita keseluruhan dia. Jadi setakat ni saya ingat kita dah cakap 45 minit. Now I see siapa yang masuk. Cik Samsul, saya cuba tengok siapa yang masuk. Now saya nak terima kasih Puan Rohana daripada Tunku Marisa pun ada. Puan Tina, terima kasih. Dr. Syim, ini pun seorang usahawan. Dr. Syim, selamat datang. Sahabat kita Din Rahman pun ada. Terima kasih Cikgu Jinggo. Saya ingat bila pula Cikgu Jinggo nak bersembang dengan saya ni. Dan Cik Muhammad Kamal Daud, thank you for coming. Dan Ahmad Tarmizi, terima kasih yang mana dapat sudi datang. Jadi kalau ada apa-apa komen, it is how we talk and we share some of the things. Saya rasa apa yang saya bagi ni sedikit sebanyak bolehlah bagi satu macam sumbangan
Sebab kita pun sembang atas apa yang kita lalui. Ya. Kesilapan bukanlah kita nak memegah-megah sebagai kita orang biasa. Padahal kita pun tak ada apa pun. Tapi kita sharing. Buka idea, bagi semangat kepada sahabat-sahabat yang cuba nak berniaga, yang baru dan sebagainya. InsyaAllah mungkin tuan-tuan ini semua takdir. Kita berusaha. Mungkin satu hari tuan-tuan jadi usahawan berjaya. Kita tak tahu. Tapi kita harap awal insyaAllah masa depan kita lebih baik pada semalam dan lebih baik pada hari ini. Walaupun kita perlu mengendali diri kita sekarang terkini dan sebagainya. Ada apa-apa Cik Samsul sebelum kita tamat? You nak wrap up apa yang kita cakap tadi sesuatu? Kesimpulannya apa yang saya nampak dan juga daripada pengalaman yang saya lalui, emosi itu, kematangan emosi itu satu perkara yang sangat penting, melebihi kognitif. Sebab bila emosi itu dia matang, kognitif ni dia akan ikut. Dia akan ikut. Saya ingat Pak Mentua saya dia ada cerita orang kampung, orang yang tak belajar tinggi pun, tetapi apabila dia boleh berjumpa dengan pegawai yang tinggi, pegawai atasan, bila dia bertanya soalan sampai walaupun orang yang berpangkat pun sampai terdiam dengan soalan. Dia panggil wisdom lah, wisdom. Wisdom ni datang daripada emosi sebenarnya. Kan, intelek ni datang daripada kognitif. Tapi wisdom datang daripada emosi tu. Orang sebut wisdom kan. Banyak orang sebut wisdom. Bijaksana. Kalau kita tengok Nabi kita, Nabi Muhammad SAW pun, ciri dia tu wisdom. Bukan apa ni, intelek. Bukan intellectual. Dia wisdom. Walaupun dia tidaklah pergi secara formal, pendidikan secara formal macam Aristotle ke apa ke, tetapi dengan wisdom tu, dengan kematangan jiwa dia tu, orang yang masyarakat pada waktu itu yang bermacam Karinah pun boleh dididik. Perkataan dia didik lah sebenarnya. Kan bukan dikawal, didik, dibentuk. Macam tu. Okay. Itulah kesan penting kematangan emosi. Okay. Terima kasih kepada sahabat kita yang masuk hari ini. Saya dah masuk pun YouTube dan juga percakapan kita tengah hari tadi, iaitu bagaimana coaching boleh membantu mempertingkatkan kualiti kompetensi. Menunjuk kita bukan orang tu tak ada kompetensi, meningkatkan lagi kualiti kompetensi dia orang tu. Nak meningkat tu lebih memerlukan banyak tenaga dan effort dan knowledge. Ya. Nak meningkat kualiti, orang dah bagus, nak pergi lagi bagus. Sebenarnya sebab tu sekarang ni berbagai idea DGO, Deliberately Developmental Organization, Disruptive Technology, AI, Artificial Intelligence. Dan banyak lagi sekarang mendatang yang menggunakan 5G. Ya. 5G cukup hebat tuan-tuan dan puan-puan, laju. Sekali hari kita boleh babau melalui komputer. Barang kita nak beli, pewangi boleh tengok dari komputer dan sebagainya. Jadi tuan-tuan boleh patah balik dengar. Saya dah masuk balik di dalam apa yang kita cakap. Jadi saya welcome lah kalau ada soalan ataupun tuan-tuan ingin nak contribute dalam perbincangan, tolong maklum kepada saya. You can PM kepada saya. InsyaAllah saya akan jemput tuan-tuan masuk. Encik Samsul. Saya akan hantar link dan kita bincang. Tak kira lah kita usahawan ke tak usahawan. If you feel yang tuan-tuan nak contribute, you are welcome. Jadi kita mohon maaf semua sekadar perbincangan, nak cari idea. Mungkin tuan-tuan depan sana lebih aktif, lebih berjaya dan menjadi idea, boleh share dengan kami. InsyaAllah besok saya akan cakap berhubung dengan satu buku. Ya. Buku yang ditulis di lokal dan buku daripada luar negara. Sebab saya bukan nak membezakan lokal, orang luar negara lebih baik ataupun lokal ataupun tidak. Merupakan nak memaham cara dia orang berfikir. Rupanya bila seseorang tu menulis buku dia, kita boleh faham cara dia berfikir. So bila kita baca buku sebenarnya kita mendengar pengarang sedang bercerita kepada kita. Kalau kita boleh berbuat pemahaman baca buku macam tu, maka sebab itulah pembacaannya. InsyaAllah. Teknik membaca pun cepat sekarang. Kita baca ratus ribu perkataan dalam masa 1 minit. Itu atas kemampuan seseorang. Because bercakap maksimum boleh cakap cepat pun ialah 1 minit 250 perkataan saja. Sedangkan membaca dengan penglihatan dan mendengar itu boleh laju sehingga 100,000 1 minit. 100,000 perkataan 1 minit. Tetapi kalau kita boleh laju 25,000 perkataan pun dah cukup banyak. Alright.
Jadi saya ingat setakat ini saja. Saya ucapkan terima kasih Cik Syamsul yang sudi masuk join. Saya tak tahu lagi. Mungkin siapa-siapa lagi nak join, Cikgu Jinggu ke, tak tahulah, Din Rahman. Saya selalu invite orang lain tapi tak tahulah orang pun tak invite kita. Kita invite lah siapa saja. Jadi saya ucapkan tahniah dan syabas kepada Imam Syamsul. Ini saya sayang sahabat kita dari Kelantan iaitu Radin Hatta tak masuk. Dia yang tanya soalan tadi. Sebab yang saya sambung hari ni. Mana patut datang dulu dia kata. Social emotional, emosi atau kognitif. So menjawab pada pertanyaan dia itu, kita jawab di sebelah petang. Syabas, terima kasih. Minta maaf silapan semua. Kita jumpa tuan-tuan lagi besok. Pukul 12 tengah hari. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.